Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notifikasinya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Oke guys, sebelum saya teruskan perkongsian ini, saya berharap Anda semua yang telah meluangkan masa untuk menonton video ini agar sentiasa diberikan kesehatan, murah rezeki, dan diberkati selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sesi ulasan laporan laksana ke-77. Saya ambil maklum semua komen-komen mengenai bajet 2022 dan berharap keluarga Malaysia memberikan kami masa untuk terus meneliti cadangan-cadangan penambahbaikan dengan sebaik mungkin. Terima kasih juga kepada yang memuji warna baju Melayu saya tempoh hari. Isteri saya memang suka mendengarnya. Maklumlah, seperti kebanyakan suami, pemilihan warna baju Melayu ini saya serahkan pada isteri saya. Bercakap tentang warna, ingin saya tekankan bahawa bajet 2022 adalah bajet yang buta warna. Bajet ini adalah untuk semua rakyat, tidak mengira negeri, bangsa, agama dan keturunan, serta kekal bersifat inklusif, mampan dan seimbang. Kerajaan akan memastikan tiada golongan tercicir dan semua akan mendapat manfaat bajet 2022 secara langsung atau tidak langsung. Ada tomahan bahawa bajet ini untuk Bumiputera sahaja dan bangsa lain semuanya dipinggirkan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjawab tomahan ini. Seperti yang saya sebut tadi, bajet ini adalah untuk semua. Sebagai contoh, Inisiatif Bantuan Keluarga Malaysia atau BKM dengan peruntukan 8.2 bilion ringgit bakal memanfaatkan 9.6 juta penerima keluarga Malaysia dari semua kaum. Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, orang asli dan semua yang memerlukan. Berdasarkan inisiatif semasa yang telah dilaksanakan, misalnya Bantuan Prihatin Rakyat atau BPR, penerima manfaat adalah dalam kalangan semua rakyat yang memerlukan dan ia hampir selari dengan peratusan populasi di Malaysia mengikut kaum. Berdasarkan data, 58% penerima BPR terdiri dari kaum Melayu, sementara kaum Cina dan India masing-masing adalah 19% dan 8%. Jika dilihat dari sudut sektor perniagaan pula, bantuan-bantuan seperti skim kemudahan pembiayaan telah memberi manfaat yang luas kepada semua. Sebagai contoh, skim kemudahan bantuan khas kepada perusahaan kecil dan sederhana atau SRF dengan dana 10 bilion ringgit telah memanfaatkan lebih daripada 20,000 PKS dan lebih 80% daripadanya bukan Bumiputera, selaras dengan pemilikan PKS di Malaysia. Jadi, tidak tepat untuk mengatakan bajet ini adalah untuk Bumiputera sahaja. Terdapat juga tomahan. Kononnya, kerajaan meminggirkan Sabah dan Sarawak. Tomahan bahawa hanya 3% dari perbelanjaan keseluruhan diagihkan kepada Sabah dan Sarawak jauh tersasar. Bagi peruntukan negeri, sebagai sebuah keluarga Malaysia, cubit peha kiri, peha kanan terasa juga. Dan sebab itulah setiap negeri diberikan jumlah yang setara dengan keperluan masing-masing termasuk Sabah dan Sarawak. Hakikatnya, Sabah dan Sarawak, pertama, menerima lebih 20% daripada peruntukan pembangunan atau DE yang dikhususkan kepada negeri-negeri di Malaysia. Kedua, merupakan penerima terbesar bagi pemberian tahunan kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri dengan jumlah peruntukan sebanyak 2.43 bilion ringgit atau lebih 30% merangkumi negeri Sabah sebanyak 1.16 bilion ringgit dan negeri Sarawak sebanyak 1.27 bilion ringgit. Ketiga, hampir 1.8 bilion ringgit daripada keseluruhan 8.2 bilion ringgit atau lebih 20% peruntukan bagi bantuan keluarga Malaysia adalah untuk manfaat kira-kira 1.7 juta penerima Sabah dan Sarawak serta bantuan bulanan kebajikan masyarakat yang juga merangkumi
20% daripada keseluruhan penerima di seluruh negara. Dan keempat, dari segi perbelanjaan mengurus bagi pengoperasian seluruh jabatan kerajaan, negeri Sabah merupakan negeri kedua terbesar dan Sarawak negeri keempat terbesar. Pada masa yang sama, jumlah perbelanjaan dalam bajet 2022 turut mengandungi komponen pelbagai belanja yang tidak dapat diagihkan mengikut negeri, seperti bayaran komitmen kewangan, perbelanjaan pencen dan bayaran khidmat hutang. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya ada berita gembira yang ingin disampaikan buat keluarga Malaysia. Seperti biasa, laporan laksana ini adalah wadah atau saluran tentang usaha-usaha kerajaan membantu rakyat. Dan pada kali ini, sebagai penyampai maklumat tentang bantuan-bantuan yang berkenaan. Alhamdulillah, bayaran GKP sebanyak RM500 telah disalurkan kepada lebih 1 juta PKS Mikro mulai 23 November 2021. Bayaran fasa 2 ini melibatkan implikasi kewangan kepada kerajaan sebanyak RM500 juta. Secara keseluruhan, bantuan yang telah dan akan disalurkan di bawah GKP untuk tahun ini adalah RM6.08 bilion. Dalam bajet 2022, kerajaan juga ada sediakan dana RM1.8 bilion untuk peniaga kecil. Apa yang menarik, faedahnya hanya 0%. Maksudnya, cuma perlu bayar jumlah yang dipinjam, tak ada faedah. Bukan itu sahaja, boleh dapat moratorium sehingga 12 bulan. Jadi, lepas pinjam, setahun lepas tu baru mula bayar balik pinjaman. Siapa yang tak ambil peluang ini memang rugi. Pembayaran fasa 1 bantuan khas COVID-19 atau BKC telah pun disalurkan pada September lalu dengan peruntukan sebanyak RM3.1 bilion untuk hampir 10 juta penerima. Pembayaran BKC fasa 2 akan dibuat mulai hari ini, 25 November, yang memanfaatkan 700,000 penerima isi rumah, bujang dan warga emas kategori miskin yang melibatkan peruntukan berjumlah RM300 juta. Tapi keluarga Malaysia dari golongan B40 lain jangan risau. Fasa 3 BKC akan dibayar pada bulan Disember 2021 untuk penerima isi rumah kategori miskin dan juga B40. Yang ni melibatkan peruntukan sebanyak RM1.2 bilion untuk 3.8 juta penerima. Jadi keseluruhan RM4.6 bilion akan disalurkan menerusi BKC, memanfaatkan 10 juta ahli keluarga Malaysia. Itulah sahaja untuk laporan laksana kali ini. Teruskan berdisiplin mengikuti SOP yang ditetapkan dan stay safe semua. InsyaAllah, kita pasti menang bersama demi keluarga Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Salam satu dunia. Bye-bye.